bahasa Melayu, membunuh bermaksud melakukan sesuatu terhadap benda-benda yang bernyawa supaya mati ataupun mematikan. Dari sudut bahasa, membunuh bermaksud mematikan seseorang dengan cara pukulan atau dengan batu atau racun atau sakit. Kadang-kadang dimaksudkan juga bunuh dengan laknat. Begitu juga dengan mempertahankan diri sehingga terpaksa membunuh. Mengikut istilah pula, takrif pembunuhan seperti kata Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh. Pembunuhan ialah perbuatan mencabut, iaitu yang membunuh nyawa atau satu perbuatan hamba-hamba yang menghapuskan kehidupan, iaitu satu kemusnahan kehidupan manusia. Dalam kitab Uqubah Al-Idam, pembunuhan ialah yang mati kerana perbuatan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. Dalam Al-Ma'usu'ah Al-Fiqhiyah menyebut tidak terkeluar antara makna istilah daripada makna lugawi. Justru kata Al-Babarti, sesungguhnya pembunuhan adalah perlakuan daripada hamba untuk menghilangkan dengannya kehidupan. Pembunuhan boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu membunuh dengan sengaja, membunuh dengan separuh sengaja, dan ketiga, membunuh dengan tidak sengaja. Statistik membunuh di Malaysia kini semakin meningkat. Contohnya, bunuh diri sudah menjadi satu perlakuan yang tidak janggal lagi kerana hampir setiap hari pasti ada sahaja isu berkenaan ini dikeluarkan di media-media utama dalam maupun luar negara. Contohnya, pembunuhan yang banyak berlaku dalam negara kita adalah pembunuhan diri. Antara penyebab utama seseorang itu membunuh diri adalah disebabkan oleh gangguan kesihatan mental. Gangguan kesihatan mental boleh terjadi kepada sesiapa sahaja apabila individu itu tidak dapat mengawal emosinya. Oleh itu, berlakunya gangguan kesihatan mental dan akan mengakibatkan individu tersebut tidak akan dapat berfikir secara rasional dan boleh bertindak di luar kawalan. Statistik bagi kesihatan mental juga menunjukkan tahap yang tinggi dan agak membimbangkan di Malaysia yang berbunca daripada pelbagai faktor. Antaranya ialah kemurungan, kebimbangan dan tekanan yang melampau. Oleh itu, semua pihak mempunyai peranan yang besar dan harus mengambil berat dalam mengatasi isu membunuh. Hal ini kerana ia memberikan impak yang besar kepada keluarga, masyarakat, organisasi dan juga pada diri sendiri. Anda dah dengarkan tadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan membunuh dan implikasi membunuh itu sendiri. Baiklah, sekarang saya akan terangkan kepada anda pula apakah sebenarnya hukum membunuh tanpa hak. Islam sangat mengharamkan kezaliman, penindasan, kemudaratan dan penganiayaan terhadap orang lain. Ia termasuk dalam dosa besar, malah dikenakan hukuman khasas iaitu bunuh balas jika disabitkan pembunuhan dengan sengaja. Apa jua alasan, namun dengan tindakan membunuh nyawa seseorang tanpa hak tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang musyrikin Makkah terdahulu membunuh anak kerana bimbang anak tersebut membawa malang kepada mereka. Ada juga yang membunuh anak disebabkan bimbang kesempitan rezeki dalam kehidupan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في الحق إنه كان منصورا. Yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisannya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan menurut hukum syarak. Al-Isra ayat ke-33. باسمك اللهم ندعو في غدو ورواح لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل صلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح